Subscribe now. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah, pertama-tama kita nak puji syukur kepada Allah SWT dengan limpah karunia-Nya. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih lagi dikunai dengan kesempatan dan kesihatan. Jadi malam ni kita sambung lagi pengajian kita. Jadi kita tengok tuan-tuan malam ni sebagai mukadimah kita lah, kita tengok firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hasyr ayat 18, 19 sampai 20 lah jika sempat. Dalam ayat yang ke-18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. Surah Allah Al-Azim. Ulama memaknai ayat ini begini. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap diri itu memperhatikan memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari besok. Hari besok ni hari akhirat lah. Berarti apa yang telah dia persediakan, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maka dalam ayat yang ke-18 ini ulama menafsirkan paling tidak ada 4 hal yang perlu kita ambil perhatian benar-benar lah. 4 hal. Apa dia? Yang pertama sekali, Allah pesan pada kita untuk takwa. Sebab sebaik-baik bekal akhirat ini ialah takwa. Takwa ni pelbagai makna, definisi yang diberi oleh alim ulama kita lah. Mudah-mudahnya takwa ni kata ulama ialah iaitu dengan kita mengerjakan suruhan Allah Ta'ala dan kita meninggalkanlah larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Itu pesan takwa. Buat yang Tuhan suruh, tinggal yang Tuhan larang. Bunyi mudah ada tak? Mudah. Buat Tuhan suruh, tinggal yang larang. Selesai. Selamat. InsyaAllah selamat. Mana-mana yang Allah Ta'ala perintah, sama ada perintah wajib, perintah sunat, laksanakan. Mana-mana yang Tuhan larang, yang haram, yang makruh, tinggalkan. Sebab dalam kehidupan kita ni tak boleh lari daripada 5 hukum saja. Wajib, sunat, haram, makruh, dan satu lagi apa tu? Harus. Harus buat boleh, tak buat tak apa. Tapi kena tepuk dada tanya iman. Jangan tanya selera. Tanya iman. Tanya selera. Bahaya juga. Ada yang pertama dalam ayat ini, kata ulama, anda tengok dalam tafsir Ibn Katsir disebut pesan takwa. Allah perintah kita supaya bertakwa. Mudah-mudah tinggal yang Tuhan larang, buat yang Tuhan suruh. Satu. Yang kedua, siap sedia, siap siaga untuk menghadapi maut. Kena siap sedia untuk menghadapi maut. Kita semua ni tuan-tuan bakalan mati. Bakalan mati. Tengok muka pun macam layak dah tu. Tengok
Ini calon-calon maut semua ni. Macam mana ni? Termasuk orang cakap sekali. Maknanya siap sedia untuk mati. Dia hidup selepas mati. Mati itu pasti. Kapan? Kita tak tahu. Bila? Kita tak tahu. Tanda-tanda dah ada. Setuju atau tak setuju, tetap ada tanda dia. Dalil, dulu rambut hitam, sekarang rambut putih. Dulu gigi penuh, sekarang dah one by one permisi satu demi satu. Telinga pun, cucu pun panggil terpaksa kena volume, kena tinggi sikit. Allah, banyak tanda-tanda kalau kita ambil pelajaran lah, tuan-tuan. Dulu jalan tegak, sekarang jalan tak berapa tegak. Gigil ada. Gigil ada. Itulah tanda-tanda. Terimalah hakikat. Artinya, semakin kita diberi waktu sebenarnya, semakin dekat kita dengan mati. Tapi mati kita tidak serupa dengan lain. Sebab mati itulah permulaan hidup yang kekal abadi. Jadi mati itu adalah merupakan hidup yang kekal abadi. Jadi di sini ulama sebut berdasarkan ayat kita baca tadi, siap sedia untuk menghadapi maut. Wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Kamu siapkan apa bekal untuk menghadapi hari besok. Itu dia. Oleh itu kita hendaklah sentiasa mengingat mati. Kena sentiasa ingat mati. Bila kita sentiasa ingat mati, maka kegairahan kita untuk dunia dan kelaraan insya-Allah terubat barangkali. Itu dia. Untuk ingat mati ni juga kita banyakkan doa. Banyakkan doa. Antara doa yang diajar. Anda tengok dalam setengah karya ulama tu disebut, kita selepas kita solat malam ataupun selepas kita solat fajar, ambillah kesempatan kita baca doa, Allahumma barik lana fil maut wa fi ma ba'dal maut. Atau minta Allah Ta'ala supaya apa? Berkatilah kematianku dan berkatilah selepas kematianku. Bila kita dapat berkat ni, selamatlah tuan-tuan. Allahumma barik lana fil maut wa fi ma ba'dal maut. Minta berkat. Berkat kematian dan berkat selepas kematian. Itu ulama kata dibaca 25 kali. Lepas daripada kita solat fajar, sebelum kita mendirikan solat fardu subuh. Itu dia. Kita sekarang ni kena banyak buat amal, bukan banyak teori dah tuan-tuan. Berteori ni dulu-dulu mungkin lah. Tapi sekarang ni dah kena banyak buat amal. Kena banyakkan bekal akhirat kita. Banyak bekal akhirat. Dan yang ketiga, kata ulama daripada ayat tadi, ayat yang ke-18 pada surah Al-Hasyr itu, ialah siapkan bekal untuk hari besok, iaitu hari akhirat. Dengan amal-amal. Amal tu apa contoh? Baik kita daripada harta. Kita boleh juga buat amal kat situ daripada harta. Seperti sedekah, infak, hibah, wakaf. Nak kita dan-dan itu dia. Contohnya tabung berjalan, jangan buat mengantuk pula. Contohnya ni. Tabung lalu, tunduk. Tabung pergi, bangun balik. Kalau hari Jumaat ni, cerita hari Jumaat dulu-dulu tuan-tuan. Tapi turun dah surat nasihat, tak ada lah. Tak ada. Nak derma, nak info sebelum khutbah. Datang awal. Tapi waktu khatib sedang berkhutbah, itu dia larang tu. Kerana mengganggu. Baik. Jadi kita banyakkan bekal, baik melalui saluran harta ataupun melalui khidmat. Harta tak ada, melalui khidmat kita. Contoh datang masjid, tengok apa yang patut, ringan-ringankan tulang. Jangan tunjuk, ini tak jejak, ini kerja siap semua ni. Contohnya, mati lah siap macam tu tuan-tuan. Ini cerita Pantai Timur lah. Kita sini Alhamdulillah semua ambil calon semua. Itu dia. Ataupun dengan ilmu, bekal melalui ilmu. Oleh itu kata ulama berkaitan dengan ilmu ini dia ada 4. Pertama, tuntut ilmu. Sudah tuntut, fahami ilmu. Sudah faham ilmu, hayati ilmu. Mana amal. Dan yang terakhir berkaitan dengan ilmu, sebarkan ilmu. Sebar ilmu. Sudah belajar, faham, amal, sebar pula. Ada. Ilmu ni besar tuan-tuan ya.
apa-apa kalau tidak dibaring dengan ilmu, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, tidak memberi bekah sangat, tuan-tuan. Contoh kita ibadah, walaupun betul tepat sekalipun, bila tidak dibaringi dengan ilmu, maka ibadah kita itu tak ke mana. Walaupun tengok comel, cantik, semak, bagus, tapi kalau tiru-tiru tak jadi. Itu bukan barang asli itu. Tapi dengan ilmu, walaupun urusan dunia, walaupun dia usia muda, tapi tetap ada harga. Ana teringat beberapa belah tahun yang lalu, ana pernah dengar ceramah mantan mufti Johor, iaitu Syekh Tahrir, kata silap ana. Syekh Tahrir, anak almarhum Kiai Samsudin, dia cerita tentang ilmu ni. Ada sebuah negara tu, dia nak cari menantu. Mungkin tuan-tuan dah dengar lah. Cuma anak edit sikit lah. Nak cari menantu, sepasal tak ada ni. Puteri dia ada tapi tak ada calon menantu. Tak ada cari menantu yang hebat. Ada antara syarat dia ni, dia ada satu ekor gajah yang besar lah. Mana syarat dia, siapa-siapa yang boleh membangunkan gajah istana ni, dia akan bakalan jadi menantu raja lah. Maka dia pun kucana lah setiap ceruk rantau, panggil mana-mana pendekar, mana-mana pahlawan ke apa ke, tolong datang ke istana, tarikh sekian. Maka siapa-siapa boleh membangunkan gajah ni, maka dengan mudah akan dikahwinkan puteri raja. Termasuk orang Parik Mansur pun ada pergi juga katanya. Ada cerita. Maka direngkahkan cerita, tuan-tuan. Direngkahkan cerita ni kisah mantan mufti kita cerita ni. Seorang tak boleh angkat, berat gajah. Ada yang misal berjentik, ada yang janguk pandai, tak boleh semua. Cuma ada satu pemuda, anak muda, orang muda lagi, tapi ayah dia ni ahli sirkus. Ayah dia ni memang ahli sirkus. Dia belajar dengan ayah dia bagaimana untuk menguasai binatang. Semua dah habis, dah tak bangun-bangun juga, maka datang budak tadi, minta izin semua sekali. Lalu pemuda tadi pergi dekat gajah, dia jentiknya latu-latunya tu. Maka gajah pun bangun. Gajah pun bangun. Hebat budak tu. Tak ada baca apa, cuma pergi jentik saja, bangun. Tadi semua terkejut. Ini nak ceritanya ilmu. Walaupun orang muda, tapi oleh kerana dia ada ilmu, menuntut walaupun dengan bapak dia, tengok ada bekah. Last sekali lah, pihak istana kata, kita bagi hak last sekali lah. Mananya siapa-siapa yang boleh menggelengkan kepala gajah, itu pastilah last sekali dapat kahwin. Maka semua penduduk yang mengambil bahagian pergi cuba nak gelengkan kepala gajah. Tak boleh geleng. Pasal gajah ni hebat, gajah negara. Last sekali budak tu dengan penuh rendah hati minta izin dengan tuanku, pergi nak geleng kepala gajah. Dia tak geleng, dia pergi kat telinga dia bisik, nak kena jentik lagi ke? Gajah kata tak nak dah. Cerita ni macam cerita kartun lah. Tapi itulah nak ceritanya, kedudukan ilmu. Dengan ilmu, dia boleh jadi macam-macam. Itu urusan dunia, tuan-tuan. Sampai gajah kata tak nak dah, tak sih lah. Kalau bahasa Kelantan, tak sih dah, tak sih. Tak ada. Senang lah kena jentik ni. Itulah tuan-tuan, berkata dengan ilmu. Oleh itu kita siap sedialah untuk hari besok itu dengan ilmu. Dan ibadah kena tuntut ilmu. Jangan culah di dalam menuntut ilmu dengan berkira dalam menuntut ilmu. Ada saja majlis ilmu, kita jangan menguzurkan diri. Karena Sufyan As-Sawri puluhan tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu pernah beritahu, di antara tanda orang yang menzalimi diri dia sendiri siapa? Mana-mana orang yang punya waktu, tak ada halangan, didatangi oleh ulama di daerah dia, tetapi dia tidak mengambil kesempatan untuk pergi menuntut ilmu dengan ulama tersebut, maka orang ini termasuk orang yang menzalimi diri dia sendiri. Tuan-tuan, itu tuan-tuan, pentingnya bekal ilmu. Di samping bekal untuk hari besok juga zikir. Zikir panjanglah kalau kita nak waktu panjang cerita, tuan-tuan. Zikir, Quran, solat, baik solat sunat, baik solat fardu, semua itu adalah bekal untuk hari esok.
Ada yang keempat kata ulama daripada ayat yang ke-18 ini, iaitu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Maka ulama kata yang keempat, kena banyakkan bekal. Banyakkan bekal akhirat tu kena banyak. Paling tidak tu zikir jangan tak ada. Yang mana Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-Ahzab tu, iaitu ayat 41, ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah akan Allah itu dengan ingatan yang banyak. Kena banyak zikir. Jadi zikir ni luahlah nanti kita akan sebut dalam huraian nanti, tuan-tuan. Itu. Itulah ayat yang ke-18 yang kita perjelaskan, tuan-tuan. Kemudian daripada itu, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala ni kata ulama, bila dia nak jadi kita ni baik, dia ada tanda, tuan-tuan. Tuan-tuan. Bila Allah Taala nak jadikan kita baik ni, dia ada tanda. Yang pertama, anda pernah sebut dah dalam tahun 2020, 21 anda sebut dah kat sini. Tapi kita ulang lagi lah. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kita cek, kita introspeksi diri kita masing-masing. Bila ada benda ni, itu tanda, tuan-tuan. Dirimu dia kena baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata ulama, tanda yang pertama, Allah Taala jadikan dirimu itu orang yang semangat di dalam menuntut ilmu. Orang yang bersemangat di dalam menuntut ilmu itu satu tanda Allah Taala nak jadi kita ni orang baik. Tapi kalau colah, malah, berkira, tengok dulu, pilih siapa, itu bahaya sikit lah. Jadi kalau kita ni rajin, tamak dalam menuntut ilmu, geluk dalam menuntut ilmu, insyaAllah, ini tandanya Allah Ta'ala ingin kita akan kebaikan itu. Mana dalil dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Bukhari, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah Ta'ala fahamkan ia dalam urusan agama. Nak faham tentang agama, mesti dengan ilmu. Nak dapat ilmu, mesti dengan berguru, kena dengan belajar. Jangan hanya berpandukan kepada FB, WhatsApp, web dan sebagainya. Tapi kena berguru. Kena berguru. Yang itu tu teruskan. Tak apa untuk pengayaan. Tetapi mesti melalui guru. Dan guru pula pilih yang benar. Pilih yang benar. Apatah zaman sekarang ni, kalau kita tengok YouTube ke apa, kita tak tahu tokoh ni aliran pemikiran mana, kita tak tahu. Syiah ke, Wahabi ke, contohlah kita tak tahu. Jadi kita pastikan tokoh-tokoh yang kita ambil ilmu itu ialah yang diiktiraf lah, diiktiraf oleh ulama kita. Itu dia. Maka orang yang gemar belajar, suka belajar, suka ikut kuliah, suka mengaji dan istiqamah dalam menuntut ilmu, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri dia faham akan agama. Maka orang ini termasuk dalam golongan orang yang Allah Ta'ala inginkan kebaikan. Itu dia, tuan-tuan. Dan tanda yang kedua, kata ulama, tanda Allah Ta'ala nak jadi kita orang baik ni, tanda kebaikan daripada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala jadikan kita ni beramal sebelum mati. Sebelum kematian, Allah Ta'ala beri kita ruang waktu, kesempatan, itu kita beramal. Itu dia. Yang mana dalam hadis Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza aradallahu bi'abdin khaira ista'malahu." Itu dia. Jika Allah Ta'ala mengkehendaki kebaikan bagi hambanya, maka Allah Ta'ala akan mempergunakannya. Maka di sini sahabat yang dia kurang faham, maka dia tanya, "Ya Rasulullah, apa maksud Allah Ta'ala mempergunakannya itu?" Maka Nabi jawab, bila Allah Ta'ala kehendaki kebaikan baginya, maka Allah Ta'ala bagi taufik bagi dia.
Allah Ta'ala beri dia taufik agar dia beramal, beramal soleh sebelum kematian. Lepas tu kalau kita tengok tuan-tuan dalam sejarah kita, hidup kita ni lah, jiran-jiran kita, taman-taman kita, orang kampung kita yang kita pernah duduk kat luar ataupun kita balik kampung, tengok dia dulu, Masya Allah, tak? Dengan masjid ni liang, dengan majlis ilmu ni tak pernah nampak. Hari Jumaat bukan tak datang, tapi dekat-dekat khatib nak habis khutbah baru sampai. Tapi bila beri salam dia start mutu paling awal, contoh. Nampak. Tetapi walaupun dia tu ahli maksiat, ternyata dia berubah. Dia menjadi lebih baik. Dia mulai solat, dia taubat, dia menjadi terbaik. Akhirnya terus dia mati. Mati setelah beramal soleh. Solat dia qada, hak fardu laksanakan, yang tertinggal dia qada. Sampai dia bertaubat, dia terus juga beramal-amal yang lain. Maka ini tanda, kata ulama, Allah Ta'ala menginginkan kebaikan bagi dirinya. Kenapa? Kerana dia beramal soleh sebelum kematiannya. Beramal sebelum mati. Lepas tu tuan-tuan, kita tanda-tanda mati dah ada, maka jangan berkira. Duduklah dalam majlis ilmu. Besar pahala tuan-tuan dalam majlis ilmu ni. Besar daripada zikir lagi. Contoh pagi, anda sering sebutlah tuan-tuan ada hadis yang berkaitan dengan solat sunat Isra' tu. Yang mana Nabi SAW beri jaminan janji. Orang yang solat subuh berjemaah, baik di masjid, di surau, di langgar, sebutlah apa saja, dia solat berjemaah. Selepas solat berjemaah, dia tetap duduk di situ berwirid, berzikir, baik baca Quran, baik selawatan, baik istighfar, baik tasbih, hauqalah, hamdalah, sebutlah apa saja dia berzikir. Ataupun dia duduk dalam majlis ilmu, itu paling besar sekali. Hingga keluar apa dia tu? Keluar matahari. Tu 7:07, 7 minit. 7 minit waktu syuruk. Maka tunggu sekadar 12 atau 15 minit. Masuk 15 minit, lalu dia solat sunat Isra'. 2 rakaat. Maka Nabi kata apa? Dia dapat pahala haji dan umrah tamah. Mana sempurna. Berulang 3 kali. Sempurna. Oleh itu tuan-tuan, setiap subuh tolong solat berjemaah. Jaga. Macam tuan-tuan memang terjaga dah. Cuma jangan cepat balik. Jangan cepat-cepat balik. Dulu kita cepat dah balik. Sekarang jangan cepat balik. Tunggu dulu. Masuk Isra', solat dulu 2 rakaat. Betul, baiklah. Baiklah. Tak apalah hak melarih tu. Jadi kecuali ada ulama sebut, kecuali kita ada urusan-urusan penting yang tak dapat tidak, kita laksanakan juga solat itu di tempat yang memungkinkan, mudah-mudahan dapat juga, mudah-mudahan dapat juga kelebihan itu, mudah-mudahan. Tapi kalau tidak, kita buat macam itulah. Lepas subuh kita berdiri sama imam apa semua sekali, aminkan doa imam, kemudian kita ambil tempat pasal niat tu tuan-tuan masuk masjid. Sekarang ni pasal niat, iaitu niat apa tuan-tuan? Iktikaf. Pasal niat baru start jarum pahala. Kalau tak ada niat iktikaf, tak ada pahala iktikaf tu. Pasal niat sekarang, maka start pahala. Pasal niat tu tuan-tuan pahala iktikaf. Jadi kita masuk masjid, jangan lupa sampai solat sunat tahiyatul masjid, niat tu kena ada. Dan lepas kita berjemaah, habis doa, jangan cepat balik, duduk sekejap baca Quran ke, wiridan ke apa, sebutlah apa saja sehingga keluar matahari. 7 minit, tunggu 15 minit lagi baru solat sunat Isra'. Habis solat sunat Isra', masuk 15 minit lepas tu boleh nak solat sunat duha. Walaupun sunat Isra' itu ada ulama mengatakan duha di awal waktu, tapi dia ada beza. Sebab Isra' hanya 2 rakaat, duha ia boleh lebih pada tu, 2, 4, 6, 8, kita tanda. Itu dia. Dan kalau duha mungkin dia boleh qada, tapi kalau Isra' tak ada lah. Itu dia, habis. Jadi tanda Allah Ta'ala nak jadi orang ni baik,
ialah Allah Ta'ala beri dia taufik, dia dapat beramal sebelum mati. Walaupun sebelum itu dia ni pendekar terkenal di kampung ni. Siapa tak kenal dia di Singapura, di Gelang dulu. Semua orang kenal dia. Di Gelang dulu dia hero. Apa dia tak buat, dia buat. Tapi setelah balik ke kampung, dia berjinak dengan masjid, dia belajar, dia berguru, dia mengaji Quran, dia jaga solat, dia bertaubat, begitu begini, last kali mati. Itu tanda Allah Ta'ala jadi dia orang baik. Beramal sebelum mati. Itu dia. Dan yang ketiga, kata ulama, kalau Allah Ta'ala inginkan kebaikan bagi kita, tandanya adalah Allah Ta'ala jadikan kita ni semakin menjadi peribadi yang lemah lembut. Jadi peribadi yang lemah lembut. Mungkin dulu kita ni kasar, perongos boleh sebut perongos tadi, sensitif, dia tegur melenting, dia beri nasihat tak dengar, macam tu kita lah tuan-tuan. Tapi akhir-akhirnya dia menjadi peribadi yang lemah lembut. Iza aradallahu bi ahli baitin khaira alaqalu alaihim rifqa. Itu hadis riwayat Imam Ahmad. Jika Allah Ta'ala menghendaki kebaikan bagi rumah tangga, Allah masukkan sifat kelemah lembutan dalam keluarga tersebut. Suami jadi suka maaf, suka santun, penyayang kepada anak, isteri, suami, anak cucu dan sebagainya. Berarti apa tuan-tuan kata ulama? Berarti Allah Ta'ala inginkan kebaikan bagi orang tersebut. Dulu Masya Allah pantang tegur, sekarang ni jadi lemah lembut. Itu tanda tuan-tuan. Itu tanda kata ulama. Dan yang keempat, tanda yang keempat, barang siapa yang diinginkan kebaikan baginya oleh Allah, maka dikirimkan ujian dan juga musibah. Bukan kosong-kosong tuan-tuan. Diberi ujian, diberi musibah. Maka bila datang ujian, datang musibah, pertama sekali kita kena redha. Itu redha. Bila kita redha dengan musibah, dengan ujian, Allah akan angkat darjat kita lah. Allah Ta'ala angkat darjat kita. Bukan kosong-kosong. Itu dia. Contohnya ujian banjir, ujian hujan, rumah hanyut. Dulu tak pernah datang masjid. Tak pernah. Kalau ada kematian pun dia tak datang. Tapi dengan hujan lebat, rumah dia hampir nak hanyut, orang pergi angkut, kumpul dekat masjid. Siapa juga ke masjid? Nampak tak tuan-tuan? Ni cerita ni berlaku kat Kelantan ni tuan-tuan. Kita lah. Berlaku kat Kelantan. Kepala pengak ni tak pernah datang masjid. Tak pernah. Tapi bila air hujan datang, tenggelam rumah hampir nak hanyut, maka pihak berkuasa, pihak berwenang, semua orang tu kumpul. Antara tempat pusat kumpulnya itu di masjid. Siapa dia duduk kat masjid? Siapa juga kat masjid? Lah. Tapi di masjid tak ada program. Program ada tazkirah, solat berjemaah. Lama dia terpanggil tuan-tuan. Dengan musibah baru dia celak mata hati. Tanpa musibah tak ada. Patut tuan-tuan, ujian ini kadang-kadang itulah Allah Ta'ala nak tegur kita, nak panggil balik kita. Nak panggil balik kita. Itu dia. Sakit baru sebut Allah dah. Kalau tak sakit tak sebut Allah. Allah sakit. Kalau segar kedai kopi hari-hari tak ada sebut Allah. Ni main orang Pantai Timur tuan-tuan ni. Ke Sekupa kita sini. Kalau Sekupa lebih kurang. Ni tuan-tuan. Allahu akbar. Okey. May yuridillahu bihi khaira yusib minhu. Barang siapa yang diinginkan kebaikan baginya, Allah Ta'ala kirimkan musibah dan ujian kepadanya. Hadis Bukhari tuan-tuan. Jadi ulama buat satu kesimpulan, bila datang ujian, datang musibah, sebenarnya Allah Ta'ala nak angkat darjat kita lah antaranya. Jadi sampai Allah Ta'ala nak ampun dosa kita, ataupun Allah Ta'ala nak makbul doa kita, antaranya itu. Maka oleh itu kata ulama, ingat-ingat apa dia tuan-tuan? Apa kalau kita dapat buat baik, apa kalau kita dapat taat, apa kalau kita dapat solat, dapat berpuasa, dapat iktikaf, dapat datang majlis ilmu, pertama-tama kita kena bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa tuan-tuan? Kita dapat mari majlis ilmu, kita dapat iktikaf, kita dapat solat,
kita dapat puasa, kita dapat taat perintah Allah. Semuanya itu adalah dengan izin, taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kena bersyukur. Manakala bila kita terlibat dengan dosa, sebab kita ni tuan-tuan, sedikit ke banyak, kita terlibat juga dengan salah dan silap. Maka bila kita terlibat dengan dosa, terlibat dengan maksiat, jangan lupa untuk kita segera beristighfar dan bertaubat. Jangan tunggu lama. Pasal apa tuan-tuan? Dalam hidup kita ni ada dua. Ada dua perkara yang mana satu kita kena sentiasa ingat, dan yang satu lagi kena lupa terus. Kita kena sentiasa ingat apa dia tuan-tuan? Dosa kita. Dosa maksiat kita ni jangan lupa, kena ingat terus. Bila kita ingat terus, kita rasa sedih, kita rasa menyesal. Dengan sedih dan menyesal itu mengundang keampunan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kebaikan kita lupa kebaikan kita. Kebaikan kita pada orang, apa saja kita buat baik pada orang, lupa. Tak payah nak ingat-ingat, tak payah nak ungkit-ungkit. Kalau mengungkit akan batal pahala pula tu. Tetapi apa kita kena kehuduhan, boleh kena kehuduhan kita. Keburukan kita, dosa kita, maksiat kita, jangan lupa. Pasal apa? Dengan kita sentiasa ingat dosa silap salah kita itu, kita akan menyesal. Dengan sesal itulah Allah Ta'ala memberi kita keampunan. Adalah tuan-tuan. Itu apa pesan ulama kita. Maka dengan sebab itu tuan-tuan, sebagaimana anda sebut dalam kuliah kita di awal-awal tahun, bahawasanya amal kita ini semua ni ada kesan tuan-tuan. Amal kita ni ada kesan. Kita solat, kita sedekah, kita puasa, kita bergotong royong, apa saja yang kita buat amal yang diiktiraf, yang disebut sebagai diberi pahala ibadah, kesan dia paling tidak dia ada 5 tuan-tuan. Ingat saya syarah pada awal tahun dulu tuan-tuan. Ada 5 kesan setiap amal yang kita laksanakan tuan-tuan. Ada 5 kesan. Baik. 1, pertama kata ulama, amalan kita itu sah dan diterima Allah. Selesai. Amalan kita sah dan diterima Allah. Contoh sembahyang, kita laksanakan dengan betul, cukup rukun, cukup syarat. Pasal kita buat tu dengan ilmu, kita belajar, kita ambil wuduk dengan air mutlak umpamanya, dan kita basuh pakaian kita dengan siram dengan cara yang benar, insya-Allah amalan kita itu sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai satu masalah. Yang kedua kata ulama, apa dia? Amalan kita itu sah tetapi Allah Taala tak terima. Ni kita takut. Amalan tu sah, sedekah kita sah, solat kita sah, haji kita sah, umrah kita sah. Apa lagi? Sebut apa? Sah. Tetapi Allah Taala tak terima. Pasal apa Allah tak terima? Kerana ada perkara yang mengundang murka Allah dalam amal kita tadi. Apa dia umpamanya kata ulama? Kita beramal, tapi dalam amal kita ada unsur ujub. Kita beramal, tapi dalam amal kita itu ada unsur sum'ah. Kita beramal, tapi dalam amal kita itu ada unsur riya, ada unsur takabur. Maka ini menyebabkan amalan kita walaupun sah, tetapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kita takut tuan-tuan. Kena jaga-jaga tu. Kena jaga-jaga. Itu kesan yang kedua. Dan yang ketiga, amal kita sah dan diterima Allah, tetapi kemudiannya diagih-agihkan pahalanya kepada orang lain. Nampak tuan-tuan? Amal kita sah, comel dah. Pahala haji banyak, pahala zakat banyak, pahala solat banyak. Itu banyak pahala. Kita pun mati, Allah Ta'ala pun terima. Tetapi di hari pengadilan besok, suatu kita mati, kita tidak delete silap salah kita. Kita dulu pernah kita zalim orang, kita pernah fitnah orang, kita pernah umpat orang, begitu begini macam-macam kita buat, tetapi kita tidak delete, kita tidak liquid dosa-dosa kita tadi, tetapi kita dibawa pulang oleh Allah Ta'ala ke alam yang kekal tanpa penyelesaian. Akhirnya orang-orang yang kita pernah zalimi dulu satu persatu akan menuntut keadilan di depan Allah Subhanahu wa taala. Anak, isteri,
cucu, jiran tetangga, sahabat handai, orang parik masuk, orang parik, sebutlah contoh ni, tu keluar. Ramanya. Oleh kerana di sana, pound sterling, RM Malaysia, dolar Amerika tak laku. Yang laku ialah amal kebajikan. Maka dibayar dengan pahala amal. Oleh kerana banyak yang menuntut, habis stok. Bila habis stok, nak bayar apa lagi? Dosa-dosa orang yang kita zalim itu diembankan kepada kita. Last kali kata ulama, mereka pun dicampur ke dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Apa tak kesan amal kita ni tuan-tuan? Walaupun banyak, jaga-jaga. Allah Ta'ala terima. Dan sah. Tapi habis kita bayar pada orang. Pasal apa tuan-tuan? Di dunia dulu, waktu kita hidup dulu, kita banyak melakukan kezaliman. Dan sebelum mati, kita tak selesai benda tu. Kita tak selesai. Oleh itu tuan-tuan, sebelum meninggal dunia ini, kena selesai semua. Kena minta halal, minta maaf, hutang kena bayar, apa-apa, kena clear semua. Kena clear semua tuan-tuan. Hutang dengan Allah Ta'ala terlebih hak lagi kita kena bayar. Hutang dengan makhluk Allah Ta'ala, memang dah kita kena bayar. Itu antaranya. Ni tuan-tuan. Boleh faham tak agak tuan-tuan? Kita pun pasal standard dah ni kau. Pasal banyak minggu dah tak balik, jadi bahasanya okey. Ya, cantik. Itu hadis muflis itu. Itu hadis itu tu ada Habib pernah tanya sahabat. Maksudnya siapa yang muflis? Apa dia katakan muflis itu? Muflis. Maka sahabat kata yang muflis itu orang tak ada wang, orang tak ada dinar. Tak ada, kalau kita tak ada ringgit, tak ada RM, pound sterling, tak ada. Tanda tangan tak laku, sitos, sebutlah apalah tu ada. Ada Nabi terangkan, jangan kata orang muflih ni lah. Dia manusia yang muflih di akhirat ni. Inilah kesan amalan kita. Yang ketiga ialah amalannya sah dan diterima Allah, tetapi kemudian dia agih-agihkan kepada orang lain di akhirat. Dengan sebab apa? Dengan sebab dia tak selesai waktu hidup dulu di dunia, akhirnya dia mati. Ini tuan-tuan. Lepas kita tengok orang kita ni cantik, bila meninggal bangun wakil, siapa yang ada hutang piutang, ada apa orang boleh tuntut apa semua sekali kan. Tu baguslah tu. Tapi jangan harap yang tu saja, kita sendiri selesaikan. Itu hak Allah sekali. Hak Allah sekali. Dan kesan amalan kita yang keempat, kata ulama, amalannya tidak sah dan tidak diterima Allah. Ada orang dia beramal bukan tak beramal, bukan tak semayang, bukan tak puasa, bukan tak sedekah, tapi dia sedekah bagi orang. Mana jadi sedekah bagi orang? Ataupun dia semayang, dia solat, tapi solat dia tak sah. Pasal apa tak sah? Dia tak ambil wuduk ke? Dia ambil wuduk, tapi bukan dengan air mutlak. Dia ambil wuduk dengan air mustamal. Contohnya. Dia ambil dengan air mutlak. Betul. Tapi dia angkat hadas. Kena ke tidak? Tak kena. Pasal apa tak kena? Dia tak belajar. Time belajar, dia cabut lari. Contohnya. Time belajar, dia pergi ngeteh. Time solat, dia datang. Tapi bukan upaya masuk. Pada timur. Kau serupa juga. Kan serupa. Ada. Itu dia. Time kuliah dia tak datang. Time kuliah, time semayang dia ada. Time kuliah dia tak ada. Itu dia. Allahu akbar. Amalan dia jadi tidak sah. Itu kita baru sebut berkaitan dengan solat tuan-tuan. Kena dulu air. Air apa yang boleh kita nak angkat hadas? Air apa kita nak ambil wuduk ni? Kena satu-satu. Air musyammas, air mutlak, air apa tadi? Air mutanajih ke apa semua sekali. Begitu juga mengangkat hadas besar. Betul kena mengaji lah hadas besar ni. Ni kadang-kadang boleh cucu tapi hadas besar tak selesai lagi. Macam cerita ni waktu bodoh dulu orang tanya. Ada orang yang tak mengaji, bila tanya, kau mengangkat hadas besar ni bercucu macam mana niat dia? Dia kata niat gini, nama itu sambogo. Ambil timbul pergi telaga. Nak basuh kepala pok daga, hak baru lepas belaga. Kata hak macam tu habis. Habis. Tak betul tu. Orang Kelantan dia faham bahasa tu tuan-tuan, tapi tak apa boleh faham tu dia. Nama itu sambogo. Nama itu alah. Penatlah tuan-tuan Siapa cucu tak faham juga pasal apa tuan-tuan?
kerana tak mengaji, tak belajar, tak menyempatkan diri duduk dalam majlis ilmu. Bila duduk dalam majlis ilmu, kepanasan. Tu dia. Tanya pula, malam ni kuliah apa? Ni kuliah ustaz ni sebarang tak payah, orang sama je. Jalan lah contoh. Kita panggil kuliah kat 2 bulan baru datang. Jual mahal. Dia tak tanya apa sebab ni. Okey, tuan-tuan. Sikit lagi. Ada berapa minit lagi? Sikit lagi, tuan-tuan. Masuk isyak kita berhenti lah. Kita yakin tuan-tuan ni tak suka lama-lama je, tuan-tuan. Tak suka lama-lama. Suka juga tapi bengkak hati dia panggil. Bengkak hati. Dan kesan ni, tuan-tuan. Kesan amalan kita yang kelima ni kata ulama, amalannya sah dan diterima Allah tetapi dipadamkan. Nampak tak? Amalan dah sah dah, cantik, boleh. Allah Ta'ala terima dah. Tapi belum mati lagi. Allah Ta'ala padam. Allah Ta'ala delete. Yang tadi dah mati. Ni belum mati lagi. Allah Ta'ala padamkan amalan dia. Sebab apa, tuan-tuan? Kerana walaupun dia belum mati, walaupun amalannya comel, Allah Ta'ala terima, tetapi Allah Ta'ala padamkan. Kenapa? Dia terlibat dengan perkara-perkara antaranya. Kalau dia sedekah, dia mengungkit-ungkit, batal pahala. Mungkin seminggu dia tak ungkit, 2 minggu tidak, sebulan tidak, setahun, 2 tahun, 3 tahun baru terjadi. Kau ingat tak dulu? Waktu kau sekolah dulu. Ni lah yang menyekolahkan kau sama kau jadi doktor. Ni pakcik datang ni pun tak boleh dapat nombor 1, tu jadi nombor 10. Letih dia, dia mengungkit. Last kali habis pahala amal dia tadi. Itu salah satu contoh. Dan ulama menyebut lagi, antara dia ialah dia terlibat dengan murtad. Dan murtad ni boleh terjadi dengan perkataan, dengan i'tiqad ataupun dengan perbuatan. Ataupun dia terlibat dengan perkara-perkara syirik. Habis semua amal ibadah dia. Kosong. Lepas ni tuan-tuan. Jadi anda rasa banyak lagi bahan ni tuan-tuan. Sebab anda ni bawa termasuk kita Nasaihul Ibad nak baca. Tak sempat-sempat dah nampak tuan-tuan. Jadi kita sambung pada minggu yang akan datang insya-Allah. Jadi terima kasih atas perhatian tuan-tuan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna minkum taqabbal ya karim. Subscribe now.